benda Allah cipta, Allah tahu. Yang kedua, Allah tahu semua benda. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ni tahu semua benda? Ilmu dah. Disebut dalam ayat saya bacakan tadi, wa huwa bikulli syai'in alim. Dia tahu semua benda. Baru pergi ke peringkat yang ketiga, al-kitabah. Segala sesuatu telah tertulis. Al-kitabah. Maknanya semua benda yang berlaku dengan ilmu Allah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala ni, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Dalilnya yang saya bacakan tadi, bila Allah ciptakan pena makhluk pertama. Pena tulis semua benda daripada permulaan ciptaan makhluk sampai ke hari kiamat. Semua benda. Kemudian baru pergi ke peringkat yang keempat, masyiah, iaitu kehendak. Kehendak siapa? Innama amruhu, nak baca Yasin selalu kan? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maksud dia apa? Maksud apa? Pembaca Yasin semua ni, maksudnya apa? Sesungguhnya apa-apa perkara, apa-apa urusan Allah Subhanahu wa taala, bila Allah telah menghendakinya, Allah akan kata kun, maka jadilah ia. Jadilah, maka jadilah ia. Susunan nanti nampak tak kalau kita faham? Semua benda Allah cipta, semua benda Allah tahu, semua benda telah tertulis, dan pasti segala apa yang berlaku, pergerakan semut, pergerakan nyamuk. Nyamuk itu akan dispray oleh riset, contoh saja. Dan hal-hal yang sewaktu dengannya, kereta kawan kita pagi tadi rosak di airport. Settle dah. Ia bergantung kepada masyiah, kehendak Allah. Nampak? Jadi bila kita faham benda ni, dia akan main perasaan mudah untuk kita bertawakal, untuk kita serah kepada Allah. Pasal apa kita nak serah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha? Sebab Allah Subhanahu wa taala ciptakan usaha kita, Allah ciptakan akal kita, Allah berikan kepada kita pilihan untuk kita memanfaatkan dan menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Sama ada kita guna ataupun tidak. Setelah itu, setelah kita masuk perisa, keluar perisa, tawakal, serah. Serah. Pasal apa kita serah juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasal Allah ciptakan segala-galanya, pasal Allah tahu semua benda, pasal segala sesuatu telah tertulis, pasal ia bergantung kepada kehendak Allah. Bila kita serah, bila kita tawakal, serah ke Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadikan kita orang yang redha. Bila kita gagal, contohnya, a'udzubillah, moga-moga kita semua berjaya. Oh, kejayaan ini adalah ketentuan Allah, kegagalan ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki segala-galanya, Allah menetapkan segala-galanya, segala sesuatu telah tertulis. Aku perlu bermuhasabah, apa yang aku lakukan sehingga menyebabkan aku gagal? Aku dekat apa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita berjaya, kejayaan ini juga adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dak bila jawab dan telefon, bila jawab orang tanya apa dia panggil rahsia, resepi kejayaan. Okay. Dia jawab alhamdulillah. Alhamdulillah tu sekali je. Tapi dia cerita pasal dia tu lagi banyak pada alhamdulillah. Saya telah baca buku-buku ulang kaji semua saya habis. Kalau dulu buku Preston, Sasbadi, Sasbadi ya? Pelangi, untuk buku-buku SPM semua tu khatam, semua jenis beli, soalan semua jenis beli, apa semua. Ini saya baca semua ni tahun. Yang alhamdulillah sekali ya. Yang cerita pasal diri dia tu lebih. Sebenarnya yang berikan kepada dia kelebihan ni siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita kena perjelaskan. Yang ni yang kita kena selalu ingatkan diri kita. Di peringkat kita ni kita kena ingat yang tu. Sebab kita dah tahap bukan akil baligh lagi dah ni. Aqilun balighun. Yang benda akil baligh tu maksud apa? Nak tanya ni. Akil baligh tu apa? Pasal apa disebut akil? Aqilun balighun. Asal ada aqil tu dia panggil akil baligh. Aqil ni berakal lah. Baligh tu maksudnya dah sampai tahap cukup umur. Ada kesan-kesan tertentu untuk menentukan orang tu cukup umur ataupun tidak bagi lelaki dan juga wanita. Yang mana kita semua maklum hal tersebut. Bila cukup umur, kalian dah lebih melampaui daripada had cukup umur.
Jadi nak pesan suruh buka buku tu baca, tengok ambil pembaris garis, pen hijau, pen biru, takkan kot. Kita banyak dekatkan diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak balik ni sahabat-sahabat sekalian, kita nak balik ke dalam negara kita, kita kena ingat pengajian ilmu yang kita belajar jangan sama sekali kita pisahkan dengan agama. Agama tu kita kena budayakan. Dia duduk dalam diri dan kehidupan kita. Bagi orang yang membudayakannya. Jangan kita asingkan dengan sejadah. Jangan kita asingkan dengan kepiah. Jangan kita asingkan dengan tempat dan institusi. Kalian belajar di sini jangan berasa aku bukan orang agama, maka aku tak perlu menuntut ilmu agama. Biar ustaz je pergi mengaji agama. Beramal dengan agama tanggungjawab semua. Semua. Tak ada seorang terkecuali. Tuhan takkan tanya kat saya, hang pasal ustaz nak tanya hang lebih sikit pasal mayang ni. Dia tu pasal bukan ustaz, tak apalah, tak mayang pun tak apa. Tak. Sembayang, bang, semua kena buat. Berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan sebagainya, amalan-amalan dalam Islam, semua kena buat. Ustaz ke tak ustaz ke, semua akan ditanya. Maka nak beramal berkehendak kepada ilmu. Semua kena ada ilmu. Kalian semua, saya, semua di sini kena ada ilmu. Cuma mungkin saya memiliki sedikit kelebihan bila kita pergi mengaji, mengkaji, nak buka perbandingan pendapat, perbandingan ahli ilmu tentang hadis, penilaian kedudukan hadis. Itu sahaja pendetilannya. Adapun asas untuk setiap tindakan kalian, tindakan kita semua di sini, nak salat, nak berdoa, nak berzikir, nak bertawakal, semuanya kena ada asas, kena ada ilmu. Pasal apa aku buat macam ni? Pasal apa aku doa macam ni? Pasal apa aku salat macam ni? Pasal apa aku baca macam ni? Pasal apa aku dikatakan suruh beramal seperti ini? Mengapa? Bagi ada asas. Bagi ada fakta bila kita nak bercakap. Tadi baru duduk sembang sambil duduk makan yugur. Apa dia sembang dengan doktor tadi pasal apa? Mandi malam. Mandi malam kata ayak masuk paru-paru lah. Doktor kata mana ada tu, tak ada evidence, tak ada pembuktian lagi yang jelas dari sudut saintifiknya. Jadi kenyataan itu ditolak kerana tidak ada bukti. Dalam hal yang seperti itu, kita boleh cakap, kita boleh tolak sesuatu kenyataan kerana tanpa ada bukti. Maka begitu juga dalam agama. Dalam agama. Kalau dulu Al-Imam Al-Layth ibn Sa'ad, bila main satu hadis palsu berkenaan dengan larangan tidur lepas asar. Kalau tidur lepas asar boleh jadi junun, gila. Kan kalau dulu kita dengar orang kata tak baik tidur lepas asar, dia jadi gila. Hadis tu hadis palsu. Dah kalau hang mengantuk, tidurlah. Tak payah apa. Al-Imam Al-Layth ibn Sa'ad, dia tidur lepas asar. Dia saja tidur, dia memang saja tidur. Bila orang bertanya kepada dia, "Siapa imam?" Aku nak abang ke orang, hadis tu dhaif. Hadis tu tak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur selepas asar. Dia berkata, "Dak tu ayat Al-Quran. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha." Kami jadikan siang malam itu untuk tidur dan siang itu untuk bekerja. Okey, kita jawab balik. Kan Nabi SAW di antara apa yang Nabi lakukan, Nabi suka berbaring tidur. Bila Nabi suka berbaring tidur? Al-Ittija' sebelum Zuhur. Tu Nabi tidur siang. Jangan ambil satu dalil kita menghukum secara keseluruhan. Lihat kepada keseluruhan dalil untuk membentuk satu hukum dan satu pendapat. Maka biar kita bertindak bagi ada evidence. Sebab telah menjadi satu rutin tahunan sekolah-sekolah. Kadang-kadang kita bukan kita kata benda tu apa nak bahagikan masa benda, tapi jadi satu rutin ritual tahunan. Dekat nak puasa je 2 minggu sebelum puasa, panggil semua buat solat hajat, buat apa semua dan sebagainya. Maknanya seolah-olah wujud pengasingan, ada gap antara pengajian dia dan beramal dia untuk kejayaan dia. Beramal kepada Allah untuk kejayaan. Ada gap yang panjang. Setahun tu tak ada solat hajat pun. Mai dekat puasa tu ada solat hajat besar-besaran. Ada baca Yasin, ada ni. Lepas tu yang cerdik sikit lah ni, dia buat tiap-tiap minggu. Tak apalah tu. Apa yang saya nak katakan di sini adalah mengapa kita pisahkan benda tu.
Mengapa kita tak budayakan? Sebelum daripada pengajian, ajar didik doa dibaca, individu tu faham apa yang dia baca, individu tu tahu apa yang dia baca. Kalau dia nak bersolat pun, nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu apa isi permintaan dia. Ni tak dan dia nak habis, ya Allah Tuhanku ampunkanlah aku. Oh, imam angkit dah. Allah tak ada nak doa lagi. Kawan tu dia lambat sikit. Jadi sujud balik tu nak doa lagi ni, Allah tak dan nanti tak dan. Tak dan. Ni you nak salat, you berdoalah apa yang berada dalam minda you sendiri. Apa keinginan. Imam mungkin keinginan dia lain. Imam dia mungkin tu imam, dia pi pelajar di belakang dia ambil subjek macam-macam. Entah ambil medik, yang ni ambil business, yang ni ambil engineering, yang ni ambil petroleum, yang ni ambil ni, yang ni ambil ni. Imam mungkin dia ambil medik. Dia pun doa bagi berjaya medik, kita pun amin. Mana doa berjaya bagi bisnes kita kan? Pengajian lain dan sebagainya. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Sebab tu apa yang saya nak cakap sini bukan isu hukum zikir jama'i ke, doa yang ramai-ramai ke, yang tu bab lain. Saya nak cakap pada hari ini, apa tindakan kita tu biar kita ada evidence, biar kita ada bukti. Biar kita ada evidence, biar kita ada bukti. Bila kita berusaha, bila kita selepas kita berusaha, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertawakal, kemudian kita berdoa dengan doa lafaznya. Lafaz doa ni ada dua jenis lafaz. Satu lafaz direct bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu lafaz yang paling afdal, paling utama. Dan yang kedua bergantung kepada kehendak dan permintaan kita. Dulu tak ada petroleum, bab petroleum ni. Nabi SAW pun tak pernah tak ada sebutan khusus, tuanku bagilah ni petroleum ke apa ke, pengajian ni tak sebut. Maka benda tu tinggal kepada kita sebagai satu lafaz yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah sudut lafaz. Kemudian dari sudut cara doa tersebut dibaca. Cara ia dibaca. Adakah dibaca secara bersendirian ataupun dibaca secara beramai-ramai, yang ini perlu yang perlu diberikan perhatian juga. Perlu diberikan perhatian juga. Bagaimana kaedah Nabi melakukannya, bagaimana kaedah Nabi membacanya, kerana untuk mencapai kejayaan, untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti Nabi adalah jalan dan langkah yang terbaik. Cara tu merujuk kepada sama ada cara nak dibacakan ramai-ramai kata ni, ataupun sama ada dengan cara yang kuat ataupun dengan cara yang perlahan. Nampak? Ataupun dengan jumlah bilangan. Berapa kali nak doa? 3 kali ke 4 kali ke 5 kali ke 7 kali ke dan sebagainya. Jadi ini semua telah dinyatakan oleh para ahli ilmu berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya. Okey. Kemudian setelah kita berdoa juga, kita kena tahu juga yang keempat dalam isu berdoa ni, iaitu berkenaan dengan pemilihan waktu untuk berdoa. Waktu apa yang paling dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Contoh dalam musafir, waktu yang doa tak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pilah jalan Sydney. Dalam musafir itu doa lah banyak-banyak kan. Contohlah tu. Memang sebab dalam keadaan musafir doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang Allah tadi dalam keadaan berpuasa, ambil sehari puasa, kemudian berdoa ketika mana kita berpuasa. Ini pilihan masa. Kemudian pilihan tempat untuk kita berdoa. Tempat umumnya rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, masjid. Umumnya bagi salat-salat sunat kita nak berdoa, rumah kita, bilik kita, tempat-tempat yang terbaik. Okey. Umumnya kita katakan ataupun minta maaf, lebih khusus Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tempat-tempat yang disebut, tempat-tempat Nabi melazimkan dada baginda di dinding Kaabah yang disebut sebagai multazam. Itu tempat yang disebut. Khususnya lagi hari Arafah. Nampak? Jadi ini kita kena ada ilmu, kita kena tahu timing dah. Kemudian syarat-syarat nak berdoa dari sudut kebersihannya. Bukan tak boleh doa kata masa tak bersih, masa kotor dan sebagainya. Boleh doa, tidak ada masalah. Tapi kita nak kualitinya dalam berdoa. Macam kereta lah. Tadi kita naik 2 biji kereta. So, tak boleh sebutlah kereta siapa. Satu kereta punya bagus. Kereta Golf, Volkswagen Golf. Ini bagus. Satu lagi kereta pun tengok tayar pun boleh naik kan ni.
Tapi boleh jalan juga. Bukan tak ada jalan. Sampai ke destinasi. Sampai ke sini. Sampai ke sana. Boleh pergi ambil. Tak ada masalah. Tapi dari sudut kualitinya. Macam tu juga doa yang kita nak sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita berada dalam keadaan yang berkualiti. Doa tersebut disampaikan dalam keadaan berkualiti. Dan antara yang paling penting dalam berdoa, syarat nak diterima doa ni, yang paling penting adalah apa? Ni diri kita ni. Kalau makanan kita haram, pakaian kita haram, kehidupan kita dipenuhi dengan benda-benda yang haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah nak terima? Tak mau seperti lelaki yang datang, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, di mana lelaki ini kusut masai, berserabai bin berserabut. Mama angkat tangan, ha minta, ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rabb ya Rabb ya Rabb, minta sekian. Kemudian apa kata Allah? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bi haram fa anna yustajabu lah. Makanan dia haram, minuman dia haram, hidup dia dalam benda-benda yang haram, maka bagaimana kami nak terima doa dia? Walaupun dekat-dekat nak periksa tu buat tak sangka-sangka. Cuba bayang kalau Nabi berdoa kepada Allah setahun lebih untuk memastikan kiblat itu ditukarkan daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Apatah lagi kita kalau Nabi minta dalam tempoh tu setahun lebih, 14 bulan. Nampak? Jadi nak meminta ni, kita kena mulakan setiap masa, setiap hari, setiap waktu minta dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat-syarat dan dengan keadaan-keadaan yang perlu kita lihat tadi. Beberapa perkara penting. Lihat kepada satu, saya ulang sekali lagi. Lafaz doa, kemudian cara doa itu dibaca. Cara doa itu merujuk kepada beberapa perkara. Pertama, cara doa yang merujuk kepada berapa kali nak dilafazkan doa, satu. Kedua, cara yang merujuk kepada nak dibacakan secara kuat ataupun perlahan. Ketiga, cara yang merujuk kepada nak dibacakan secara berkumpulan ataupun secara bersendirian. Itu cara dia. Okey. Kemudian begitu juga boleh masukkan satu lagi, cara nak dibacakan dalam keadaan yang menangis, bersedih ataupun bagaimana. Sebab Nabi mengajar kita bila kita berdoa kepada Allah, menangislah. Wa illam tabku fatabaku, kata Nabi. Kalau tak boleh teriak, buat teriak. Teriak ni maksud dia menangis. Bukan menjerit. Wah menjerit. Menangis. Buat teriak, buat. Tengok cerita, Allah. Cerita apa? Ombak Rindu. Tengok cerita Ombak Rindu, teriak tak sangka. Cik apa nama tu? Cik Izzat. Cik apa? Izam. Saya pun tak tahu cik apalah. Pelakon-pelakon dalam cerita tu. Allah teriak lah berapa kali, tengok Allah sedih yang tepi pantai dengan ombak ni. Pun teriak 3-4 kali. Jadi ni, kita tengok cerita macam tu, kita boleh teriak, kita boleh menangis. Mengapa tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menitiskan air mata kita? Berapa kali kita titiskan air mata kita ketika mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedang Nabi SAW orang yang mudah untuk menitiskan air mata. Umar mudah untuk menitiskan air mata. Abu Bakar mudah untuk menitiskan air mata. Dalam berdoa, dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta seperti kita ini adalah hamba yang mendambakan sesuatu, yang sangat memerlukan sesuatu. Kita kalau nak pergi pinjam duit kat orang, nak pergi buat loan, perlu sangat buat loan, pergi dekat orang bank tu, muka Allah 5 kupang. Muka 5 kupang duduk depan tu, Allah. Saya dia kata ni cik ni. Allah sedih ni nak kata. Kawan tu berlepas lah bagi loan, nak pergi hutang duit yang kawan, nak hutang $50 ataupun $250. Pasal apa? Pasal ketika memandu cakap telefon. Nak kena bayar duit, contoh. Tak ada duit nak bayar, minta nak pergi pinjam dengan kawan, meleleh-leleh yak mata dan sebagainya. Ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kehidupan kita, yang menciptakan kita, yang menetapkan kehidupan kita di dunia berjaya ataupun tidak, di akhirat berjaya ataupun tidak. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, titiskan air mata. Tu cara nak berdoa, cara. Okey, itu yang kedua kan. Yang kedua ni dia ada 4. Boleh kita lihat daripada 4 sudut yang berbeza. Kemudian begitu juga pemilihan waktu untuk kita berdoa. Tengok timing waktu bila kita nak berdoa. Kemudian yang keempat, kita juga lihat pada tempat, pemilihan tempat untuk kita berdoa. Kemudian yang kelima,
pemilihan ataupun syarat-syarat penting dalam kita berdoa yang perlu kita sedari, yang perlu kita ketahui. Dari sudut pakaian kita, makanan kita haram, amalan kita baik ke tidak, yang mana membantu untuk memastikan doa kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal semua perlu diambil kira, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian setelah kita berdoa, tawakal apa semua, baru kita datang peringkat seterusnya, kita lihat apa yang Allah tentukan. Redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Redha dan sabar. Sabar dan redha ni, kadang-kadang orang kata redha dan sabar ni dia hanya berlaku bagi orang yang gagal. Sebenarnya redha dan sabar ni hang berjaya ke hang gagal ke hang redha dan sabar. Redha ni apa? Maksud redha ni apa? Maksud redha, kita terima bahawasanya benda ni adalah ketentuan Allah. Aku redha ini adalah ketentuan Allah. Aku redha ini adalah mai daripada Allah SWT. Macam contoh, dua orang yang buat satu kajian, yang analisa sesuatu permasalahan katakan. Maka kajian mereka tu mendapat perhatian dunia. Maka orang yang ke depan, yang lebih sikit kajian dia kata, saya pada masa yang sama, walaupun saya ni ke depan, saya iktiraf sahabat saya bersama-sama dengan saya yang membantu saya. Maksudnya mengiktiraf bahawasanya kewujudan orang lain dalam kejayaan dia. Kalau dia boleh iktiraf kewujudan orang lain yang memberi kesan kepada kejayaan dia, mengapa dia tak boleh iktiraf Allah? Redha. Daripada redha seterusnya terhasilnya sabar. Sabar. Ustaz nak sabar macam mana kalau kita berjaya? Sabar ketika susah kita tahulah. Apa maksud sabar? Sabar ni dalam bahasa Arab as-sabru al-habsu. Sabar itu adalah al-habs, penjarakan, dindingkan. Ini bila berjaya, tu dia. Kalau dulu kalau macam di Malaysia berjaya, start kereta budak-budak UAE, tak semualah, sebahagian daripadanya politician. Bila berjaya. Kawan yang gagal ni tak pergi bercuti lah, dah gagal. Nak kena ambil periksa balik, nak kena ulang balik, dah tension apa semua. Kawan yang gagal ni pun muhasabah diri lah, banyak baca Quran dan sebagainya, bertaubat dan sebagainya. Yang berjaya ni melakukan hal-hal yang tak sepatutnya. Sepatutnya bila kita berjaya, kesabaran kita perlu kita kawal, kita kena hati-hati. Jangan keterlaluan. Kita kena kawal diri kita dalam menyambut kejayaan. Biar kita menyambut kejayaan dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang bid'i, dengan cara yang bid'ah ataupun dengan cara maksiat, dengan cara kefasikan. Pada hari ni orang golongan-golongan, kalau kita tengok orang F1 dah katakan, ni pelumba kereta ni, menang sambut kejayaan dengan apa? Champagne. Dan dengan arak sembok keluar sambut kejayaan. Orang yang tidak berpelajaran, yang tidak ada ilmu, ataupun kita katakan non-Muslim, yang mereka tak faham, mereka menyambut kejayaan mereka dengan apa? Majlis-majlis liar, malam apa semua, kelab, kita berjaya. Jadi ini cara yang berbeza dengan cara pendekatan Islam. Islam kita gagal, kita sabar. Kita berjaya pun kita sabar. Jadi ini saya rasa sebagai mukaddimah pertemuan kita pada malam ini, sedikit nasihat kepada diri saya sendiri dan sahabat-sahabat mahasiswi sekalian tentang ujian-ujian yang bakal kalian lalui tak berapa lama lagi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi kejayaan kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat semua. Moga-moga dengan kejayaan kalian dapat kalian sumbangkan dan manfaatkan untuk teman-teman dan sahabat-sahabat, ataupun lebih utama lagi masyarakat kita di tanah air, insya-Allah. Sebab itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari Nabi mengajar kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Apa maksud ilmu yang bermanfaat? Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk ummah, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk jalan kita ke syurga. Yang ni yang kita mahu. Bukan takat bermanfaat untuk diri kita dan kawan-kawan kita, tak. Kita nak bermanfaat untuk agama ni. Jadi semua ada kecenderungan dan kepakaran masing-masing. Fardu kifayah,
tanggungjawab dan tugas kalian untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik masyarakat yang seterusnya agar terus menerus dapat menyumbang kepada kebaikan. Mungkin ada yang kata, nak apa kaitan ilmu kami dengan ilmu agama? Tengok ayat Quran sudahlah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah di dalam Al-Quran, hendaklah kamu persiapkan apa? Kekuatan kamu. Sekadar kamu mampu. Kekuatan kamu yang berbentuk kuda tunggangan, persiapan senjata perang. Min ribatil khail. Untuk apa? Untuk menakutkan musuh-musuh kamu. Bila Allah cakap menjadi statement yang umum, kita nak persiapkan kelengkapan perang kita perlu kepada apa? Perlu kepada pakar hadis. Nak buat apa? Boleh buat kami machine gun baca hadis. Tak buat machine gun. Kita perlu kepakaran-kepakaran tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ada pengkhususan dan bidang-bidang yang ada hubung kaitnya dengan perkara tersebut. Persiapkan sendiri. Baru-baru ni bila kita bertemu dengan Tun M, Tun Mahdi, baru-baru ni kita ada ziarah dia, sembang dengan dia tentang beberapa isu, dan antara isu tentang betapa jauhnya kita dengan teknologi. Dia Perdana Menteri, nak beli senjata apa-apa kan semua main melalui dia, kelulusan yang paling utama. Nak beli senjata ke, kereta kebal ke, kapal selam ke, pesawat ke, enjin jet ke apa ke, semua melalui dia. Jadi mereka semua melihat, dia pergi tengok, dia pergi cek semua teknologi ni. Teknologi ni daripada mana? Bukan main daripada arau. Bukanlah kata arau tu tak ada apa, arau tu bandar dia dah jauh, jangan main. Ini main daripada Russia, main daripada Amerika, main daripada Jerman, main daripada China. Depa nak bagi ke kat kita teknologi yang paling power sekali? Tak, depa takkan bagi. Bahkan depa bagi senjata-senjata mereka kepada kita dalam keadaan mereka tahu di mana kelemahan senjata tersebut. Depa yang cipta. Jadi kena tak dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi? Allah kata apa? Kamu siapkan kekuatan kamu. Kamu merujuk kepada kita, tentera Islam. Orang Islam kena ada pakar nuklear, orang Islam kena ada pakar buat senjata, orang Islam kena ada pakar semua. Ini yang kita perlukan. Bukan kita mengasingkan agama dengan dunia, sebaliknya kita jadikan dunia jambatan untuk mempertahankan agama. Jadi kita harap ilmu yang kita perolehi bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk generasi kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi saya kira saya tangguh di situ dulu. Untuk solat Isyak masuklah kan? Solat Isyak, lepas tu sekejap lagi kita ada sesi soal jawab sekiranya ada, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.